Tumbuhan dan haiwan mulai muncul di dunia ini sejak 4,5 bilion tahun yang lalu. Berbanding dengan haiwan yang menjalani fasa hidup satu hala sepanjang hidup, tumbuhan menjalani kitar hidup yang berulang-ulang setiap tahun mengikut 4 musim. Dari segi keupayaan pergerakan, haiwan boleh berkeliaran secara bebas untuk mencari sumber-sumber penting dan memilih persekitaran yang lebih baik. Namun, tumbuhan tidak dapat bergerak secara bebas seperti haiwan, sebaik sahaja sistem akarnya mencengkam bumi. Haiwan dianggap mempunyai kelebihan untuk menangani pelbagai ancaman hidup. Sebenarnya, tumbuhan mempunyai daya tahan diri yang lebih menakjubkan. Kita tahu bahawa jarang terdapat haiwan yang hidup sehingga 100 atau 200 tahun. Tetapi, tahukah anda, tumbuhan dapat hidup sehingga beribu-ribu tahun. Sebagai contoh, cuma meneliti pokok Olchico yang tumbuh di gunung Fullufjället, wilayah Dalarna di Sweden. Pokok ini sudah berusia 9,550 tahun dan masih tumbuh dengan baik. Selain mampu mempunyai jangka hayat yang panjang, tumbuhan ini juga merupakan organisme hidup yang terbesar di dunia. Salah satu contoh adalah pokok raksasa Sycamore dari California yang tumbuh setinggi 100 meter dengan seberat 3,000 tan. Selain daripada hidup yang lebih lama daripada haiwan, tumbuhan mampu hidup dalam iklim yang ekstrim, sama ada di gurun pasir yang panas maupun tempat sejuk yang melampau. Kenapa tumbuhan mampu hidup lama dan mempunyai daya hidup yang begitu kuat? Sejak 170 tahun yang lalu, para saintis di seluruh dunia telah menjalani pelbagai penyelidikan untuk mempelajari cara pertumbuhan tumbuhan. Akhirnya, mereka menjumpai sumber daya hidup tumbuhan yang sebenar, iaitu melalui stem cell tumbuhan. Ia merupakan sel yang abadi, primitif dan serba kebolehan, yang ditemui di lapisan meristem cambium tumbuhan. Apabila tumbuhan terdedah kepada keadaan ekstrim seperti haba dan sejuk yang melampau atau radiasi dan pencemaran yang tinggi, stem cell tumbuhan akan bertindak balas dengan menghasilkan bahan yang diperlukan untuk membaiki bahagian tumbuhan dan kekal hidup. Saintis di seluruh dunia pernah cuba untuk memisahkan stem cell tumbuhan daripada lapisan meristem tetapi gagal. Kajian ini pernah dianggap sebagai teknologi hitam, iaitu sesuatu yang tidak dapat direalisasikan oleh masyarakat saintifik. Sehingga tahun 2005, kebuntuan ini akhirnya diatasi oleh seorang saintis Korea, Encik Yong Woo Jin, yang berjaya memisahkan dan mengkultur stem cell tumbuhan. Kejayaan ini sekaligus memecahkan kekangan dalam teknologi tumbuhan yang telah membelenggu komuniti saintifik selama lebih 170 tahun. Jadi, apakah perbezaan antara bioteknologi stem cell tumbuhan Encik Yong Woo Jin dengan sel stem tumbuhan yang terdapat di pasaran? Stem sel tumbuhan CMC merupakan sel prekursor yang belum mengalami pengkhususan dan ditemui di lapisan meristem cambium. Ia dikenali sebagai sel yang serba kemampuan kerana berpotensi menghasilkan sebarang unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dan mempunyai daya hidup yang sangat lama. Manakala stem sel tumbuhan yang terdapat di pasaran lebih dikenali sebagai sel callus atau sel tridiferensiasi DDC, di mana ia dikhususkan untuk fungsi membaiki kecederaan sahaja. Berbanding dengan stem sel tumbuhan CMC, sel callus hanya mempunyai daya ketahanan hidup dan kadar aktiviti yang sangat rendah. Jika kita bandingkan bilangan mitokondria dalam kedua-dua jenis stem sel tumbuhan ini, mitokondria bagi stem sel tumbuhan CMC memang sangat aktif. Manakala mitokondria bagi sel callus menunjukkan keaktifan yang rendah.
Di samping itu, keupayaan antioksidan sel callus adalah jauh lebih rendah daripada stem sel tumbuhan CMC. Sepanjang proses pengkulturan, sel callus memerlukan penambahan hormon dalam kuantiti yang besar supaya ia mampu hidup untuk beberapa bulan. Sebaliknya, stem sel tumbuhan CMC tidak memerlukan sebarang penambahan hormon sintetik. Bahkan, ia dapat tumbuh cepat dan persekitaran semula jadi yang steril, menunjukkannya sebagai sel yang 100% tulen dan semula jadi. Pada tahun 2010, Encik Yong Woo Jin bersama-sama Profesor Gary Look dari University of Edinburgh, iaitu universiti pertama di dunia yang berjaya menghasilkan kambing biri-biri klon Dolly, dengan bangganya mengumumkan penemuan bioteknologi stem sel tumbuhan ini. Penemuan yang menggegarkan dunia ini diterbitkan dalam jurnal saintifik yang paling berpengaruh di dunia, iaitu pada muka depan Journal Nature Biotechnology, dan dilaporkan secara terperinci di saluran sains terkemuka dunia Discovery Channel, disiarkan melebihi 30 buah negara seluruh dunia. Sempena wawancara eksklusif bersama Discovery Channel mengenai hasil penyelidikan Encik Yong Woo Jin, Profesor Gary Look memberi komen sebegini. Ini adalah kali pertama di dunia bahawa stem sel tumbuhan berjaya dipisahkan. Kejayaan ini merupakan pencapaian yang begitu besar dalam perkembangan penyelidikan bioteknologi. Ia adalah penyelidikan yang canggih dengan potensi komersial yang amat besar. Hampir 100 paten dan hak milik intelektual tentang teknologi stem sel tumbuhan ini telah diperolehi di negara-negara seluruh dunia seperti China, Amerika Syarikat, Australia, Jepun, Korea Selatan, Kanada, Rusia, Singapura dan lain-lain. Antaranya termasuk paten dari Pertubuhan Badan Harta Intelek Sedunia WIPO, Pejabat Harta Intelek Negara Republik Rakyat China SIPO, serta Pejabat Harta Intelek Korea KIPO, yang memberi perlindungan komprehensif meliputi bahagian teknikal, aplikasi dan bahan kandungan. Paten adalah satu hak eksklusif yang memberi jaminan hukum. Produk stem sel ginseng lia, salah satu hasil teknologi stem sel tumbuhan, telah berjaya memperoleh 5 paten aplikasi utama. Antaranya termasuk paten mencegah dan merawat kanser, paten mencegah dan merawat AIDS, paten mencegah dan merawat penyakit hati, paten meningkatkan keimunan, dan paten anti penuaan atau anti pengoksidaan. Teknologi stem sel tumbuhan berkesan mengurangkan keperluan penerokaan hutan dan seterusnya memberi perlindungan terhadap alam sekitar dan menyelamatkan bumi kita. Teknologi ini dapat mengurangkan had penanaman dari segi masa, ruang, keseragaman, keselamatan dan kos. Sementara membantu menangani masalah kekurangan sumber semula jadi. Ginseng lia memerlukan sekurang-kurangnya 50 tahun untuk tumbuh dan menghasilkan rare ginsenosida yang tinggi nilai nutrisinya. Namun, melalui teknologi stem sel tumbuhan dalam masa 1 bulan sahaja, mikromolekul ginsenosida protopanaxadiol PPD seperti RG3, RH2 dan sebagainya yang ditemui dalam ginseng lia berusia 50 tahun dapat dihasilkan dengan cepat. Ini seterusnya mengurangkan had masa penghasilan. Ruang. Negara China mempunyai kawasan tanah seluas 9.6 juta kilometer persegi, tetapi hanya 6 kilogram ginseng lia semula jadi dapat dituai setiap tahun. Meskipun melalui cara penanaman di ladang-ladang tertentu, pengeluaran tahunan ginseng hanya setakat 600 kilogram untuk setiap MU tanah, iaitu 3.600 kg untuk setiap ekar tanah. Malah, bukan semua tanah sesuai untuk penanaman ginseng. Melalui teknologi stem sel tumbuhan,
pengeluaran berskala besar dapat dicapai hanya dengan membina sebuah kilang di mana setiap tangki kultur 250 liter mampu menghasilkan bahan aktif bersamaan dengan 75,000 batang ginseng liar berusia 50 tahun. Keseragaman. Tumbuhan semula jadi seperti herba Cina selalunya mengandungi bahan aktif yang tidak seragam dan secara umumnya tidak diiktiraf oleh dunia saintifik. Walaupun tumbuhannya dari spesies yang sama, jika ditanam di kawasan tanah yang berlainan akan memberi bahan aktif yang tidak konsisten. Meskipun tanamannya dari ladang yang sama, hasil yang dituai berbeza-beza setiap tahun. Melalui teknologi stem cell tumbuhan, pengkulturan stem cell yang abadi dalam mahmal dapat menghasilkan kandungan bahan aktif yang konsisten, sekaligus menyelesaikan masalah keseragaman kualiti. Keselamatan. Persekitaran kita kini dilimpahi dengan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan lain-lain. Makanan organik juga dikuatiri dengan pencemaran logam berat, jangkitan bakteria dan kemerosotan kualiti. Dalam prasarana pemprosesan stem cell tumbuhan yang disediakan, herba boleh dikulturkan dalam keadaan yang 100% aseptik dan bebas dari logam berat, racun perosak atau hormon. Semua produk akan melalui proses pemeriksaan kualiti yang ketat untuk mengelakkan masalah yang berkaitan tentang keselamatan produk. Rendah kos. Teknologi stem cell tumbuhan dapat mengurangkan kos bagi masa, ruang dan tenaga buruh, di samping menghasilkan produk yang standar dan seragam dalam kuantiti yang besar. Ini boleh membantu mengatasi masalah kekurangan sumber asli dan kos pengeluaran yang tinggi. Menurut statistik dalam pasaran dunia untuk produk kecantikan, perubatan dan kesihatan, 87% daripada sumber utamanya adalah daripada tumbuhan. Kita harus menerima hakikat bahawa sumber alam akan kehabisan suatu hari nanti. Namun, permintaan manusia terhadap sumber alam tidak pernah putus. Dengan meneliti masalah penyalahgunaan sumber semula jadi dan pencemaran alam sekitar yang semakin serius, banyak tumbuhan berada di ambang keputusan. Memang sukar untuk dibayangkan akibat yang perlu kita tanggung jika bekalan tumbuhan kehabisan nanti. Teknologi stem cell tumbuhan adalah satu-satunya cara yang berkesan untuk mengekalkan tumbuhan yang berharga tanpa mengorbankan sebarang tumbuhan lain, di mana ia merupakan solusi terbaik demi menjamin kehidupan yang sihat dan bahagia bagi 7.4 bilion penduduk dunia.